Pertukaran gas dalam manusia. Semua sel dalam badan kita memerlukan tenaga. Mereka mendapatkannya dengan memecahkan glukosa, iaitu gula ringkas yang kita dapat daripada makanan. Proses ini dipanggil sebagai respirasi sel. Proses ini menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida sebagai sisa untuk menghasilkan tenaga. Fungsi utama sistem respirasi adalah untuk membekalkan oksigen ke dalam badan dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara semasa kita bernafas. Proses pertukaran gas berlaku dalam paru-paru di mana gas yang kita dapat semasa bernafas dibawa ke dalam alveolus dan juga gas daripada sel badan yang dibawa melalui aliran darah ke paru-paru. Pertukaran gas berlaku di alveolus, iaitu kantung udara mikroskopik di dalam paru-paru yang dikelilingi oleh kapilari darah yang kecil dan banyak. Apabila kita menarik nafas, alveolus akan mengembang dan penuh dengan udara. Pertama sekali, pertukaran gas akan berlaku antara permukaan alveolus dan kapilari darah. Tekanan separa oksigen dalam alveolus lebih tinggi berbanding tekanan separa oksigen dalam kapilari darah. Oleh itu, oksigen meresap dari alveolus ke kapilari darah. Tekanan separa karbon dioksida pula rendah dalam alveolus dan tinggi dalam kapilari darah. Karbon dioksida akan meresap dari kapilari darah ke dalam alveolus. Oleh itu, darah yang meninggalkan peparu melalui vena pulmonary mempunyai tekanan separa oksigen yang tinggi dan tekanan separa karbon dioksida yang rendah. Selepas pertukaran gas di peparu, oksigen dalam darah berpadu dengan pigmen hemoglobin dalam eritrosit membentuk oksihemoglobin. Oksihemoglobin ini akan diangkut ke seluruh badan untuk pertukaran gas antara kapilari darah dan juga sel badan. Apabila darah sampai di kapilari pada sel-sel badan yang mempunyai tekanan separa oksigen rendah, oksihemoglobin akan terurai untuk membebaskan semula molekul oksigen dan seterusnya meresap dari kapilari darah ke sel badan. Oksigen seterusnya digunakan untuk respirasi sel bagi menghasilkan tenaga, air dan karbon dioksida. Respirasi sel menghasilkan karbon dioksida. Oleh itu, tekanan separa karbon dioksida lebih tinggi dalam sel badan berbanding kapilari darah. Oleh itu, karbon dioksida meresap dari sel badan ke kapilari darah dan diangkut oleh darah ke peparu. Terdapat 3 cara pengangkutan karbon dioksida dalam darah, iaitu yang pertama, diangkut dalam bentuk ion bikarbonat dalam plasma darah. Yang kedua, bergabung dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Yang ketiga, larut dalam plasma darah sebagai asid karbonik. Proses pertukaran gas ini akan sentiasa berlaku dalam badan kita pada setiap saat dalam kehidupan kita supaya sel badan kita sentiasa hidup dan juga membolehkan kita untuk terus hidup.